Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam perkongsian 5 minit penulisan kreatif. Hari ini kita akan membincangkan atau berkongsi tentang karya berkesan. Apakah yang dimaksudkan karya yang berkesan? Jadi karya yang berkesan itu yang pertamanya dari segi fizikalnya mestilah menarik. Iaitu menarik dari aspek cover dia, dari aspek judulnya. Kadang bila baca judul je orang dah tertarik nak beli. Begitu juga dengan cover. Tetapi yang keduanya perlulah yang menarik tadi, antara cover dan judul atau yang bentuk luaran atau fizikal tadi diikuti dengan isi kandungan yang memikat. Jangan sampai tertipu pula. Jadi kalau luarannya bagus, yang kandungannya juga mestilah yang memikat. Yang memikat tu macam mana? Iaitu apabila pembaca mula membaca, dia akan menghabiskan pembacaannya dalam masa yang singkat. Susah nak cari tu. Jadi kalau kita dapat buku yang begitu ataupun kita menulis buku yang begitu, dikira kita dah seorang penulis yang berkesan. Di antara faktor-faktor yang menyebabkan bacaan tadi yang memikat tadi tu ialah cerita atau kisah yang unik yang orang lain tak pernah cerita lagi. Hanya kita dapat dalam buku tu saja cerita tu. Jadi itu tu biasanya satu yang memikat lah. Kemudian cerita yang sangat dekat dengan pembaca. Apabila pembaca baca buku tu, dia rasa diri dia lah, watak itu ialah diri dia. Yang macam mana boleh jadi dekat macam tu ialah biasanya yang punya tema common sense, ataupun yang menepati tema-tema genre yang telah ditetapkan lah. Misalnya kalau kita tulis novel seram atau cerpen tentang seram, memang seram sungguh. Tak ada, kalau seramedi itu tak apalah, seram campur komedi. Begitu juga dengan kalau komedi, memang kita ketawa sungguh-sungguh. Dan tentang kisah hidup yang menyentuh perasaan, kita rasa, pembaca baca rasa macam kesiannya, sehingga dirasakan ada kalanya kisah dia sendiri berada dalam cerita itu. Itu di antara yang berkesan. Kemudian kisah travelog, pengembaraan, travelog atau kembara, tentang perjalanan. Travelog ni tak mesti perjalanan dengan kapal ke, dengan apa ke, tapi perjalanan hidup, kembara hidup juga adalah dipanggil travelog. Baik, bagaimana kita nak dapatkan bahan bacaan ataupun menulis bahan bacaan yang begitu memikat ini? Yang selepas pemilihan cerita tadi, yang keempat ialah kita perlu mempunyai teknik penceritaan yang kuat. Olahan cerita yang menarik lah, yang memikatnya. Selain pada penimbalan cerita tadi, isi cerita atau kisah, teknik tu, cara kita mengolah tu, iaitu seperti yang kata saya tadi, sehingga teknik penceritaan itu menyebabkan pembaca menghayati kisah itu, menghayati watak, sehingga kemudian mungkin dalam teknik penceritaan itu ada latar itu digambarkan begini, sehingga pembaca merasakan dia berada di situ dalam suasana yang begitu, seperti yang digambarkan oleh pengarang. Penulis menggambarkan tentang sawah, tentang rumah di tepi sungai. Jadi bagaimana? Di situ sebenarnya berkaitan juga dengan faktor atau faktor yang kelima, iaitu gaya bahasa. Jadi gaya bahasa kita menceritakan secara detail, itu juga adalah suatu yang menarik minat pembaca ataupun faktor. Di antara gaya bahasa yang digunakan ialah bahasa yang santai. Ini teknik saya lah. Saya selalu menggunakan gaya bahasa yang santai, bersahaja, sehingga kadang-kadang saya menggunakan dialek Kuala Kangsar atau dialek Negeri Perak untuk pembaca menghayati cerita itu. Kemudian ada juga orang yang penulis yang suka menggunakan bahasa yang puitis, yang menggunakan perlambangan, yang melankolik, yang hyperbola. Tapi ada pembaca yang suka yang begini. Jadi gaya bahasa itu terpulang lah. Kita kadang-kadang kita lihat audien kita, sasaran kita siapa. Jadi kalau betul caranya, jadi itulah menyebabkan kita dapat melahirkan karya yang berkesan. Jadi saya hanya bagi luaran saja. Semua ni
faktor tadi teknik penceritaan, gaya bahasa semua saya akan ulaskan atau kongsikan dengan lebih mendalam lagi dalam episod yang akan datang. Selamat bertemu lagi dan selamat menulis, selamat berkarya. Assalamualaikum.